Okey, Assalamualaikum kelas. Okey, kita sambung lagi masih dalam subtopik 8.1. Alright. So, untuk hari ini kita akan belajar tentang aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Okey, jadi kita refresh baliklah apa yang dimaksudkan dengan prinsip Pascal ataupun konsep yang ada dalam prinsip Pascal. Prinsip ini menyatakan bahawa dalam satu sistem yang tertutup, tekanan yang dipindahkan adalah seragam. Alright. Okay, jadi sistem hidrolik ni adalah salah satu sistem yang mengaplikasikan prinsip Pascal untuk melakukan kerja berat dengan menggunakan daya yang kecil. Dalam buku teks kamu ni dia bagi 3 contoh. Dia bagi 3 contoh aplikasi prinsip Pascal. Okay, contoh-contoh tersebut ialah alright, yang pertama dia guna jet hidrolik. Ni contohlah yang gambar kamu nampak ni kan. Yang ni kamu boleh dapati dekat bengkel lah, bengkel kenderaan. Kalau kamu pergi repair kereta, kamu tahulah, pernah nampak lah benda ni kan. Jet hidrolik. Okay, yang kedua adalah brake. Okay, brake hidrolik. Yang ni yang ada dalam kenderaan. Contohnya dalam kereta. Dan yang ketiga, kerusi rawatan gigi. Kalau kamu tengok, ataupun kalau kamu biasa pergi dapatkan rawatan di klinik gigi, kamu boleh bezakan. Okay? Dia punya katil dia tu boleh adjust. Boleh laraskan ketinggian dia dan sebagainya. Jadi dilaraskan pakai apa? Dilaraskan hanya menggunakan bata-bata tertentu sahaja. Okay, itulah yang dimaksudkan dengan aplikasi prinsip Pascal. Okay, kita tengok yang pertama, sistem jet hidrolik. Macam mana dia berfungsi? Okey, jet hidrolik ini lazimnya diguna untuk mengangkat beban yang berat. Contohnya seperti kereta di bengkel membaiki kereta. Contoh kalau kamu nak pergi tukar tayar kan. Tukar tayar dekat kedai tayar. Okey, mereka akan guna jet ni lah. Mereka akan guna jet hidrolik ni di mana pekerja kedai tayar tersebut dia akan guna jet hidrolik ni untuk mengangkat beberapa bahagian kereta kita untuk menukar tayar. Okey, baik. Seterusnya, okey, dia bagi rajah kat kita kan? Okey, dia bagi rajah 8.5. Okey, sebelum cikgu lupa, kamu boleh rujuk buku teks buku teks kamu muka surat 224. Okey, rajah 8.5 ini adalah menunjukkan satu rajah sistem jet hidrolik lah. Okey, ni tuas kan? Ni tuas yang kita pijak tu. Okey, tuas. Dan ini beban. Okey, beban ni kamu bayangkan ni kereta lah. Kan, bawah kereta tu kan, bahagian kereta. Okey. Jadi, dia ada omboh kecil dan juga omboh besar. Okay. Alright, ada injap pelepas. Okay, injap sini. Ini dia ada nama dia ni sebenarnya. Okay. Baik, injap pelepas. Okay, dan juga injap ni lah. Okay. Dalam sistem jet hidrolik, tuas ditolak ke bawah dan ke atas secara berulang-ulang. Okay, yang tuas ni. Okay. Untuk menolak omboh besar yang terbeban ke atas dengan injap pelepas tertutup. Sebaliknya, apabila injap pelepas terbuka, omboh besar yang terbeban akan turun kembali ke kedudukan asal. Okay, maknanya, kalau kita nak angkat kenderaan ataupun beban ni ke atas, tuas ni kita tekan bawah, tolak bawah. Kalau kita nak turunkan beban ni semula, okey, kita tolak ni atas balik. Okey, itulah dia punya mekanisme tersebut. Okey, kamu nak tengok details, boleh tengok video kat sini lah. Scan QR code ni. Alright, so ni dia bagi details lagi lah. Okey. Okey, so yang ni kita nak menambah ketinggian omboh besar yang terbeban. Maksudnya kita nak tolak ke atas lah. Okey, tuas ditolak ke bawah dengan injap pelepas tertutup. Yang ini ditutup. Dia blok kat sini. Okey. Injap A tertutup. A pun tertutup kat sini. Okey. Tetapi injap B terbuka. Satu je buka. Jadi, bila tuas ditolak ke bawah, omboh kecil mengenakan tekanan ke atas cecair. So, tekanan dipindahkanlah dalam sistem bendalir ini. Okey. Kemudian, cecair ini memindahkan tekanan ke omboh besar berbeban lalu menolaknya ke atas. So tekanan ini akan dipindahkanlah.
Okay, dan menghasilkan satu daya yang besar pada ombor besar. So, beban dapat dinaikkan. Alright. Baik, seterusnya, apa yang kita perlu buat sekiranya kita nak kekalkan ketinggian atau kedudukan ombor besar. Maksudnya kita nak maintain dekat situ, tak ada perubahan apa-apa kan. Okey, yang pertama, tuas ditolak ke atas dengan injap pelepas tertutup, masih tutup. Ini. Okey. Injap A terbuka, B tutup. Okay, B tertutup. Jadi, tuas ditolak ke atas, cecair dari takungan mengalir ke bawah ombor kecil. Okay, ni takungan cecair ni akan mengalir lah. Okay, dia akan mengalir ke bawah ombor kecil melalui injap A yang terbuka. Yes. Jadi, seterusnya tekanan cecair yang tetap dikenakan pada ombor yang besar. Tekanan sini maintain, sama. Sebab apa ni? Kita dah block kat sini, kita dah tutup. So, tekanan kat sini sama. Sini pun kita tutup. Kan? So, bendalil yang ada dalam ini tekanannya samalah. Dia takkan efek dengan tekanan yang ada dekat sini. Okey. Jadi, bila dia maintain, dia punya kedudukan ombor pun kekal lah. Duduk macam tu juga, tak berubah. Alright? Baik, yang ketiga, sekiranya kita nak turunkan beban tersebut, okey, ataupun nak turunkan ombor besar tersebut, kembali ke kedudukan asal. Okey, kamu tengok di sini, dia buat apa? Dia akan buka injap pelepas. Okey, injap A pun dia buka, tapi dia tutup injap B. Jadi, seterusnya ombor besar mengenakan tekanan ke atas, cecair di bawahnya. So, tekanan akan transfer ke sini. Okey, cecair di bawahnya. Okey, cecair ini mengalir balik ke dalam takungan cecair melalui injap pelepas. So, dia akan transfer ke sini. Sini kan dah blok. Okey, dia pindah ke sini. Alright, jadi didapati kita punya ombor ni akan turun ke bawah lah. Sebab tekanan ni dah transfer masuk dalam takungan cecair. Okey. Baik. So, ombor besar kembali ke kedudukan asalnya. Baik. Seterusnya, contoh yang kedua, brake. Brake hidrolik ni mudahlah. Ini brake kereta kan. Okey, brake kereta. Di mana brake hidrolik ni kita guna untuk sama ada kita nak memperlahankan kenderaan ataupun memberhentikan kenderaan yang beroda. Contoh kalau kereta yang sedang bergerak lah. Okey, jadi dia punya prinsipnya macam ni. Okey. Kamu tengok di sini, dia bagi label. Okey, dia start di sini lah. Pedal brake, kaki kita tu. Alright, kalau kamu naik kereta auto, kamu punya pedal yang sebelah kiri. Okey, yang sebelah kiri. Kalau kamu naik kereta manual, pedal yang tengah-tengah tu. Okey, baik. So, yang pertama, pedal brake yang ditekan menolak ombor silinder utama. Okey, menolak ombor silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brake. Okey, dia akan mengenakan tekanan ke atas minyak brake lah bila kita tekan brake tersebut, brake pad tu. Okey, tekanan ini dipindahkan secara seragam oleh minyak brake melalui pipe logam ke silinder brake pada roda depan dan belakang. Okey, yang kedua nampak tak? Dia transfer samalah. Tekanan dipindahkan secara seragam dalam satu sistem tertutup. Sebab tu kalau kenderaan kita kena hantar servis kan. Yang pertama kita kena pastikan minyak brake dalam paras yang mencukupi. Dan tidak ada berlaku kebocoran di bahagian pipe ni lah. Kalau berlaku kebocoran, tekanlah brake macam mana sekalipun, kereta tu tak akan berhenti. Nampak tak betapa pentingnya maintenance sebuah kenderaan lah. Okey, jadi tekanan ini dipindahkan secara seragam oleh minyak brake melalui pipe logam ke silinder brake dan roda depan dan belakang. Okey, ni silinder brake lah. Okey, ni silinder brake. Okey, jadi yang ketiga, tekanan ini menolak ombor dalam silinder brake. Okey, yang menolak pad brake lalu tertekan ke atas piring keluli pada brake cakra. Inilah. Okey, ni dia punya cerita situasi kat sini yang 3 dan 4 ni. Okey, yang sini pula, tekanan ini menolak ombor dalam silinder brake yang menolak kasut brake. Okay, lalu menekan pelapik brake pada brake gelendung. Yang ni huraian untuk yang ni lah. Kamu boleh baca Rana. Okey.
Okay, right? Okey, jadi daya geseran antara pelapik brake dengan gelendung brake memperlahankan atau memberhentikan putaran roda belakang. Okey, jadi yang sini roda depan lah. Yang ni depan, roda depan. Okey, yang ni roda belakang. Okey, yang ni roda belakang lah. Okey, serentak lah maksudnya. Okey. Okey, jadi ada lagi huraian. Okey, seterusnya kerusi rawatan gigi yang ketiga. Okey, operasi kerusi rawatan gigi dihubung kait dengan sistem hidrolik. Dia sama juga menggunakan sistem hidrolik. Okey, jadi yang ni dia tak bagi huraian lah dekat kamu. Okey, kamu boleh scan QR code ni. Boleh baca huraian ataupun mekanisme macam mana kerusi ini mengaplikasikan prinsip kerja sistem hidrolik ataupun sistem Pascal. Sebab tu kalau macam kalau kamu tengok kan ataupun kamu bertanya tentang orang yang ada klinik gigi tersendiri, memang dia punya kos untuk satu set kerusi ni memang mahal lah. Boleh mencecah belasan ribu ringgit. Tak silap cikgu lah. Sebab tu kalau kamu pergi buat rawatan pergigian di klinik swasta, contoh cikgu, saudara family saya pernah pergi buat rawatan di klinik swasta. Dia cabut satu gigi dia, gigi yang bongsu tu, kan? Dia cabut RM500 satu. Kita akan keliru, kenapa mahal sangat buang satu gigi je pun. Tapi kita kena fikir kos dia untuk alat yang diguna untuk memberikan servis kepada kita tu yang menyebabkan dia cas mahal lah. Okay, alright. Okay, itu sahaja 3 aplikasi prinsip sistem hidrolik ataupun sistem Pascal dalam kehidupan seharian. Cikgu ulang semula. Ada 3. Yang pertama adalah jack hidrolik. Okey, jack hidrolik. Okey. Yang kedua adalah brake hidrolik. Brake hidrolik. Alright. Yang ketiga adalah apa? Ni yang terakhir tadi lah, kerusi rawatan gigi. Kerusi rawatan gigi. Yang ni yang diterangkan secara details lah dalam kamu punya buku teks. Alright. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.